hanya mata yang jelek dipejam lagi. Hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari. Suara insan di alam mimpi, tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari. Setiap pagi, setiap hari, tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi. Berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang jelek dipejam lagi. Hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari. Suara insan di alam mimpi, tabu berbunyi,
seling sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang celik, dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari,
setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah berjumpa kita lagi tuan-tuan. Tepat pukul 7 pagi ini, 4 hari bulan Jun tahun 2020, kita berjumpa lagi. Allah izinkan kita dapat berjumpa. Allah izinkan kita dapat bangun pagi. Allah izinkan kita bertahajud sebentar tadi. Allah izinkan kita menunaikan sembahyang sunat subuh. Allah izinkan kita subuh berjamaah bersama ahli keluarga, bersama isteri tersayang, suami tercinta, bersama anak-anak yang menjadi kasih sayang, tali pengikat kasih sayang di antara kita, bersama kaum keluarga terdekat kita. Alhamdulillah. Bersalam-salaman kita tadi tuan-tuan. Anak bertemu dengan ibunya. 5 perkara yang selalu kita ajar anak-anak dalam program Summer Camp yang kami adakan sejak 40 tahun yang lalu. Salam ibu, tuan-tuan kemudian tu dakap tubuh ibu, lepas tu cium dahi ibu, lepas tu tuan-tuan mula-mula salam. Nombor 2 cium tangan ibu. Nombor 3 dakap tubuh ibu. Nombor 4 tuan-tuan cium dahi ibu. Nombor 5 bisikkan ke telinga sebelah kanannya, saya sayang ibu, saya sayang ibu, saya sayang ibu.
Tuan-tuan bayangkan kalau pagi-pagi ini ada bisikan daripada ibu. Saudara, bisikan daripada anak-anak kepada ibu dan ayah mengatakan sayangnya kepada ibu. Tuan-tuan, kalau misalnya ada manusia membisikkan, katalah ribuan manusia membisikkan, aku sayang kau, aku sayang kau, aku sayang kau. Tak sama nilainya dengan seorang anak kandung kita yang mendapati kita, salam kita, cium tangan kita, dakap kita, cium dahi kita, membisikkan telinga kita, ana sayang ayah, ana sayang ayah, ayah ana sayang ayah, mama ana sayang mama, mama ana sayang mama. Macam mana tuan-tuan dan puan? Apa kita rasakan pada pagi ini? Kembangnya hati kita tak tahulah. Kembangnya perasaan kita tak tahulah. Kembangnya emosi kita tak tahulah. Kembangnya jiwa halus kita tak tahulah. Kembangnya kasih sayang yang sedang menyubur dalam diri kita. Kita pun tak tahu nak mengatakannya lah. Itulah tuan-tuan. Itulah khasiat. Itulah hikmah. Itulah fadilat. Kita melakukan curahan kasih sayang yang namanya salam. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Hari ini mungkin hari yang terakhir tajuk kita mengenai salam. 4 kali tuan-tuan 4 hari tuan-tuan dan puan. 4 siri tajuknya tentang salam. Maka jelas pada hari ini saya nak memulakan tuan-tuan dan puan salam itu penting. Nombor 2, salam bukan soal remeh-remehan. Nombor 3, salam itu tuan-tuan hendaklah dimulakan hari ini juga. Yang keempat, salam itu tuan-tuan dan puan lebih afdal di peringkat awalnya antara isteri, suami, anak, mak dan ayah, kumpulan keluarga. Pada masa yang sama, bukan antara satu dengan lain, bukan antara one event to another event, bukan. Pada masa yang sama, salamilah mereka. Beri salam kepada mereka, Assalamualaikum, kepada mereka yang dikenal atau mereka yang tidak dikenal. Hari ini tuan-tuan. Bahkan hari ini bila kita masuk rumah, balik kerja nanti pukul 6 sampai di rumah, orang tak ada di rumah, buka pintu, Assalamualaikum. Biarlah malaikat-malaikat yang ada di rumah itu menjawab, Waalaikumsalam. Habis menjawapannya, malaikat-malaikat menyebut ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ampunilah mereka wahai Allah, sayangilah mereka wahai Allah, kasihilah mereka wahai Allah, rahmatilah mereka wahai tuan-tuan. Salam. Jumpa salam, nak berpisah salam, jumpa dalam kumpulan salam, jumpa dalam kumpulan kecil salam. Saya nak bacakan tuan-tuan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pagi ini kita nak memulakan. Yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Apa dia kata tuan-tuan? Hendaklah orang yang menaiki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang naik kenderaan, tuan-tuan naik motor, ada orang jalan, orang naik motor, Assalamualaikum kepada orang yang berjalan. Orang yang naik kereta, tuan-tuan, kita perlahan, katakanlah dalam susunan kedai-kedai, barisan kedai, nampak orang, tuan-tuan, Assalamualaikum. Kita nak parking kereta, tuan-tuan, ada orang di depan, orang tu pun parking yang sama, dia keluar kereta, kita pun keluar kereta, Assalamualaikum. Kita kena buatlah. Kan? Dah tutup kereta. Tadi Assalamualaikum dah tutup kereta nak naik. Dia ke sana, saudara ke sini nak meninggalkan dah. Dah tutup kereta, dah bagi salam tadi. Permulaan tadi kita keluar kereta, dia keluar kereta, kebetulannya tuan-tuan kita parking kereta, kita bagi salam. Assalamualaikum. Yang cantiknya datang kepada dia, jabat tangannya. Kan? Menjabat tangan itu menggugurkan dosa seperti daun-daun gugur. Gitulah gugurnya dosa-dosa kita. Lepas tu tuan-tuan, dia pergi ke satu lorong, kita pergi ke satu lorong. Office dia di sebelah sana, office kita di sebelah sini. Sebelum itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bukan Waalaikumsalam. Bukan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, kita cuba bayangkan. Naik tangga pula. Naik tangga. Tuan-tuan, lift. Masuk lift. Assalamualaikum. Keluar lift. Nak keluar lift. Kita nak pergi tingkat 3. Kalau kawan nak pergi tingkat 8, pergi tingkat 10, pergi tingkat 12, pergi tingkat 17. Keluar saja lift. Assalamualaikum.
Masuk pula dalam bilik tuan-tuan. Masuk dalam bilik kita dah ada staff-staff yang datang awal. Masih lagi tuan-tuan, kita masuk pukul 8. Tadi kita naik lift tadi dalam 7.50 begitu. Ada staff dah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan bayangkan ya, berapa deretan salam sejak tinggalkan rumah tadi sampai kita duduk di meja kita, sampai kita buka fail yang pertama, sampai memulakan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kerja. Berapa banyak salam tuan-tuan. Berapa banyak dosa yang diampun. Berapa banyak dosa yang gugur. Dan kita dah dengar bersalam seseorang itu, memberi salam dan menjawab salam, maka gugurlah dosa-dosanya. Memberi salam seorang itu, menjawab salam seorang itu, lepas itu mengulurkan tangan, berjabat tangan di antara mereka, tuan-tuan. Habis berjabat tangan, gugurlah dosa-dosa mereka. Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kita tidak ambil peluang ini, tuan-tuan? Kenapa saya tak ambil peluang ini? Kenapa anak-anak saya tak ambil peluang ini? Kenapa kita tidak latih cucu-cucu kita daripada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin tuan-tuan ada baiknya agaknya pelan-pelan kita gugurkan. Good morning tu saya fikir antara kita sesama Muslim dah kita kurangkanlah dan gugurkanlah. Good afternoon. Boleh gugurkanlah, boleh kurangkanlah. Good evening. Boleh gugurkanlah, boleh kurangkanlah. Good night. Boleh gugurkanlah, boleh kurangkanlah. Gantikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan sebab itu saya bertemu tadi. Orang yang mendaki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan tengah berjalan macam tu, ada orang duduk kat situ, dekat pangkin rumah dia dan sebagainya, kita berjalan dekat lorong itu. Orang yang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cantiklah tuan-tuan. Kalau dirakamkan, tuan-tuan tengok, cuba dirakamkan perjalanan hidup kita waktu pagi itu tuan-tuan. Sampai kita sampai ke office, sampai petang kita pergi shopping dengan salam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ni. Oh cantiknya tuan-tuan, cantik. Bahasanya cantik. Dan bahasanya antara bahasa Al-Quran, bahasa syurga. Dan qilan salaman salama. Bahasa syurga. Yang disebutnya ialah yang diulang, yang banyak disebut perkataannya. Salam. Sejahtera. Nah, sambung tadi. Yang orang yang berjalan dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit, ini dia punya akhlak, dia punya adab dia. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Orang yang sedikit memberi salam orang yang ramai. Tambah lagi tuan-tuan, tambah lagi. Ada satu lagi tambahnya. Orang yang meninggalkan tempat dalam majlis dan sebagainya, memberi salam kepada mereka yang ditinggalkan. Orang yang nak bergerak, orang yang nak balik dulu, orang yang dah keluar dulu, orang terpaksa tuan-tuan menangguhkan dirinya dulu daripada perhimpunan itu, dia memberi salam kepada orang yang ditinggalkan. Cantiklah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang terkecuali, tak ada yang terkecuali. Daripada orang yang menaik kenderaan kepada orang yang berjalan, daripada orang yang kecil kepada kumpulan yang besar. Tuan-tuan tuan-tuan cuba bayangkan Dan saya nak mengatakan akhirnya tuan-tuan, nak menyebutkan untuk sebelum kita break ni, tuan-tuan, mulai daripada hari ni tolong Hasan Ali tolong, anak Hasan Ali tolong, isteri Hasan Ali tolong, Kolkom saudara-saudara Hasan Ali tolong, wali-wala Hasan Ali tolong. Apa dia? Budayakan salam. Apa makna budayakan salam? Menghidupkan salam dalam diri kita. Daripada pagi, tengah hari, petang, malam, pagi lagi, tengah hari, malam, pada diri, pada keluarga terdekat, pada isteri tersayang, pada suami tercinta, pada anak yang dicinta, yang dikasihi, yang disayang, pada keluarga terdekat, keluarga yang jauh, pada sahabat-sahabat, di pejabat, di kilang, di perusahaan, di mana-mana pun. Salam. Hubungan di antara kita.
salam. Minum pun minum, salam pun salam. Kuih pun kuih, salam pun salam. Capati pun capati, salam pun salam. Roti telur pun roti telur, salam pun salam. Inilah yang pentingnya tuan-tuan dalam hidup ini yang kita dapat praktikan. Kecil aja benda ni. Tetapi tuan-tuan, dia punya fadilat dia gunungan. Fadilat dia gunungan, tuan-tuan. Dia punya amalan dia busutan, busut-busut kecil. Tapi dia punya fadilat dia punya ganjaran dia gunungan, tuan-tuan dan puan ni. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan break sebentar, tuan-tuan dan puan, untuk mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat melihat, tuan-tuan dapat tonton dan terus menghayati pesanan ini dan teruslah mengambil sesuatu yang terbaik untuk kita melaksanakan untuk kebaikan diri, keluarga, akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, itulah beberapa pesanan tuan-tuan dan puan. Saya ulang balik. Pertama, tuan-tuan, pesanan kita akan mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia, a prototype initiative. Prototype buildings, prototype structure. Tuan-tuan, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Akan didirikan. Alhamdulillah, tanahnya sudah dibeli 4.5 ekar, sudah diterangkan, sudah ditarah bukitnya, kerja-kerja tanah sudah disiapkan, longkang-longkang sudah pun dibangunkan, sudah bersedia untuk menerima struktur di atasnya. Dan struktur inilah yang akan dibangunkan dalam masa terdekat ini, dan kami sedang berada dalam kumpulan, dalam keadaan peringkat mengumpul dana untuk memulakan kerja-kerja. Kerja yang pertama dimulakan untuk membina masjid. Ada masjid dalam kompleks itu, ada masjid yang boleh memuatkan 1,000 orang. Di masjid itulah nanti kepada mereka yang datang mengikuti modul-modul, modul 1, modul 2, modul 3. Tiap modul itu berjalan 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tuan-tuan, kumpulan yang pertama mereka berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Datanglah. Untuk apa? Untuk membuat persediaan yang sistematik, persediaan yang berstruktur, persediaan yang berperaturan, persediaan yang berpedoman untuk memungkinkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila malaikat maut datang mencabut nyawa kita nanti. Antara perkataan yang kita tuturkan yang terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, mati anak Adam, perkataan terakhirnya La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga lah dia, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, untuk anak-anak kita. Anak-anak kita datang umur 15 tahun sampai umur 22 tahun, 20, 30 tahun, 40 tahun. Untuk menghormati, mengajar mereka macam mana nak khidmat mak bapak, macam mana nak sayang mak bapak, macam mana nak kasih mak bapak, macam mana nak bagi perkhidmatan yang terakhir kepada mak bapak, yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan, kualiti yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan, ini yang kita nak lakukan. Dan untuk itu, anak-anak mesti menjadi anak yang saleh, anak yang salehah.
Anak yang tak sembahyang tak boleh buat benda yang baik. Anak yang tak pergi masjid tak boleh buat benda yang baik. Anak yang masih berpoya-poya, melepak-lepak tak boleh buat benda yang baik. Anak-anak yang masih terperangkap dengan mak rempit tidak boleh buat benda-benda yang baik. Anak-anak yang mula menghidu gam tidak boleh buat benda-benda yang baik untuk ibu dan ayah. Anak-anak yang berpeleceran, tidak kisah rumah, tidak kisah mak, tidak kisah ayah, tak boleh menghormati ibu dan ayah, peringkat yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ke tempat itu. Tempat itu boleh menampung satu hari 250 orang, 250 orang, 250 orang. Besar tuan-tuan, besar. InsyaAllah. Dengan facilities 3-star hotel. Facilities 3-star hotel kepada yang miskin, betul-betul kita ada jatuhan kuasa penapis nanti. Free tuan-tuan. Datanglah 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Modul pertama free, modul kedua free, modul ketiga free, modul keempat free. Siapa yang dapat mengongkosinya? Yayasan Sabah bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan daripada mana pun, mari kita tuan-tuan bersimpati dengan insan-insan termasuk diri kita sendiri untuk memperbaiki, untuk mengislah diri kita supaya kita diterima oleh Allah, insan-insan yang disayang, yang dicantik, yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah. Di hujung usia nanti Allah mengkalungkan dengan kalungan, hamba-Ku yang ku sayang, hamba-Ku yang ku kasih, hamba yang ku cinta. Silalah, datanglah bertemu dengan aku. Datanglah dalam jamaah-jamaah aku. Dalamlah kumpulan-kumpulan aku yang dimasukkan syurga. Macam mana dalam Al-Quran disebut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli, masuklah jannati, dalam syurgaku. Inilah yang saya buat, inilah yang teman-teman sudah buat. Semuanya non-profit tuan-tuan, non-profit making. Tidak satu sen pun untuk keuntungan. Apa yang kami sumbangkan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang kami sumbangkan adalah untuk agama. Apa yang kami sumbangkan adalah untuk umat. Dan kami berjanji kepada diri kami yang terlibat ini, kami nak menginfakkan diri kami untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang kedua, buku-buku. Buku 3 serangkai yang saya tulis. Buku yang pertama, tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Pun kasih sayang ni, ini cerita sejahtera. Salam-salam ni. Ini konsep salam yang lebih luas lagi. Konsep salam yang lebih global, yang lebih luas, yang kita dapat cerakinkan tuan-tuan puan hingga kepada peringkat anak-anak mengkhidmati ibu ayah dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh kasih sayang. Nama bukunya, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Bacalah buku ini. Tuan-tuan, minta anak kita baca buku ni. Mak dan bapak baca buku ni. Anak-anak baca buku ni. Apa tajuk bukunya? Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni, tuan-tuan. 3 buku ni saya tulis. Ini buku buku yang ke-41, buku yang ke-42, buku yang ke-43. Dengan izin Allah, saya dah tulis 43 buah buku, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Okey. Buku ini, tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim, untuk kita menyedarkan diri kita. Baca, tuan-tuan, baca. Aku di mana dalam perjalanan aku nak menemui Allah? Di mana aku? Aku di peringkat nombor 1, katakanlah 10, sampai nombor 10 mati, tuan-tuan. Aku peringkat nombor 1 ke nombor 2? Ataupun aku tak start lagi untuk bertemu dengan Allah? Ataupun aku di peringkat nombor 5? Macam mana nak pergi peringkat nombor 6? Jadi pergilah ke anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan. Supaya kita berjumpa dengan Allah setidak-tidaknya peringkat nombor 7 daripada 10. Peringkat nombor 8 daripada 10. Yang idealnya peringkat nombor 10 sebelum sampai ke nombor 10. Tuan-tuan, dan buku yang ketiga, tuan-tuan, yang saya tulis yang terbaru. Ini buku yang terbaru. Kira-kira dalam sebulan yang lalu buku ini. Apa dia? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ya Allah, ya Allah. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Bacalah puan-puan buku ni, baca. Dan bila tidak ada COVID-19 besok, katalah dah tak ada dah, saya boleh pergi ke tempat tuan-tuan di mana juga di Malaysia ni, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, untuk kita seminarkan setengah hari seminar buku ni. Buku ni seminarnya saya akan lakukan. Saya akan kendalikan. Saya akan buatkan seminar. Nama seminar itu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya boleh pergi ke Pahang, saya boleh pergi ke Terengganu, saya boleh pergi ke Kuching, saya boleh pergi ke Kota Kinabalu, saya boleh pergi ke Singapura, saya boleh pergi ke Brunei Darussalam dan sebagainya.
Kita seminarkan tuan-tuan, insya-Allah. Barulah kita merasakan insya-Allah potensi yang sangat hebat, dan tidak ada wanita sebenarnya yang tidak boleh menjadi, yang tidak boleh, semuanya boleh menjadi ketua bidadari syurga, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, di skrin tuan-tuan tengok untuk Anjung Husnul Khatimah. Dan buku ni tuan-tuan saya tulis, saya cetak, saya uruskan dan sebagainya. Hasilnya, sebahagian besar daripada hasilnya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan tengoklah tuan-tuan dalam skrin di sana. Yayasan, tuan-tuan masukkanlah duit tabung dan sumbanganlah. Wakaf, zakat, sedekah, infak, tuan-tuan, fidyah, amal jariah, amal salih dan sebagainya. Para penonton yang berkasihan, balik kepada salam tadi. Tuan-tuan, yang akhirnya saya ingin menyebutkan sesudah ada tentang salam ni. Ya. Marilah kita bersama-sama, tuan-tuan dan puan, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraih. Saya nak sebutkan macam mana Nabi meraih sesama manusia. Sama ada orang hitam, macam ada orang putih. Tuan-tuan bayangkan sekarang, tuan-tuan, pergeseran antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih di Amerika Syarikat sekarang ni. Masya Allah, Masya Allah. Malam ini malam yang ke-9 malam tadi, tuan-tuan. Unrest. Terpaksa letakkan tentera. Letakkan tentera di jalan-jalan, tuan-tuan. Dan diorang protes, tuan-tuan. Macam mana tentera boleh ada di jalan raya dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kita orang Islam, insya-Allah. Hitam kita sayangi, putih kita sayangi, coklat kita sayangi. Kita sayangi mereka. Orang utara kita sayangi, orang barat kita sayangi, orang timur kita sayangi. Itulah universalnya Islam. Itulah agama, agama sejahtera. Itulah agama, agama kasih sayang. Itulah agama, agama silaturahim. Itulah agama. Tuan-tuan, saya nak menyebutkan sekali lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang Mekah, orang Madinah yang bergabung, orang Ansar, orang Muhajirin. Bila Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, di pinggir Madinah, masih di atas untanya, apa Nabi sebut? Ya ayuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Daripada 4 perkara, Nabi nasihatkan. Pertama kali buka mulut. Sampai di pinggir Madinah, buka mulut, tuan-tuan. Nabi menyebutkan, abshus salam. Wahai orang Madinah, wahai orang Ansar, wahai orang Muhajirin, abshus salam. Sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Masya Allah, tuan-tuan. Kenapa Nabi Muhammad SAW bila buka saja mulut sampai di Madinah, tak sebut lain. Tak sebut makan, tak sebut minum, tak sebut orang itu, tak sebut orang ini, kumpulan itu, kumpulan ini, tak sebut kumpulan Yahudi, kumpulan Islam, kumpulan Kristian di situ, tak sebut pun. Yang disebutnya abshus salam, sebarkan salam. Tuan-tuan dan puan, yang mengakhirkannya saya ingin menyebutkan macam mana Nabi memberikan penghormatan, dan salam ini satu buktinya. Dilaporkan seorang sahabat, seorang yang bukan sahabat, yang hampir dengan Nabi, memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahabat Nabi jawab solat? Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Panjang, tuan-tuan. Kan dikata tadi, kalau kita bagi yang pendek sebagai hormat, jawablah yang lebih baik, yang lebih panjang. Dibagi yang panjang, jawablah yang lebih baik, yang lebih panjang daripada mereka yang memberi salam tadi. Maka Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh wa ridwanuh. Masya Allah, tuan-tuan. Hormatnya Nabi kepada kita. Hormatnya Nabi kepada umat. Sayangnya Nabi kepada umat. Sayangnya Nabi kepada insan. Bagaimana tuan-tuan dan puan kalau kita insya-Allah mulai daripada hari inilah 2-3 perkara. Pertama, saya nak ulang balik ni, tuan, dan perlu diulang. Ulang-ulang ni, orang Islam ni ulang-ulang, pengajaran Islam ni ulang-ulang. Tuan tengok Fatihah satu hari berapa kali ulang? 17 kali agaknya yang wajib ni kita ulang. Ulang. Daripada kita mula sembahyang umur 4-5 tahun dulu sampai sekarang ni umur 60-an 70-an, ulang Fatihah, ulang Fatihah, Quran baca ulang, habis khatam baca lagi, khatam baca lagi. Masya Allah.
Cantiknya tuan-tuan. Inilah teori namanya the repetitive learning. Repetitive, repeat, ulang. Learn by repetition. Diulang. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan ya, ini yang terakhir tajuk mengenai salam ini. Pertama tuan-tuan, apa yang nak ditinggalkan tuan-tuan ialah, saya ulang balik tadi. Pertama, marilah kita mulai hari ini mengambil salam sebagai salah satu daripada acara harian. Nombor dua, kita untuk diri kita dan keluarga kita, anak-anak, isteri tersayang, suami tercinta, anak yang dikasih, anak yang dicinta. Tuan-tuan, mertua, ayah mertua, ibu, ayah, abang, kakak, adik, mulakan salam. Tiga, kalau ada malu-malu nak memulakannya tuan-tuan, kalau ada, you got to break up the ice, to break ice, but ice breaking tuan-tuan, buat, lawan. Malu apa nak pandang muka isteri bagi salam? Kita dah pandang muka isteri tuan-tuan, berapa juta perkataan kita dah tuturkan sejak kahwin 40 tahun dengan isteri. Takkan malu nak bagi salam? Malu ke nak bagi salam dengan mak mentua, tapi nak memulakan ini tuan-tuan dan puan ya. Saya minta anak-anak kita yang menghadiri program Summer Camp, Smart Learning, Parenting dan sebagainya tuan-tuan ya, untuk salam ayah, salam mak, salam ayah. 5 perkara. Salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, cium dahi mak, bisik di telinga kanan mak. I love you mama, I love you ayah, I love you mama. Itu tuan-tuan tak ramai yang buat. Tapi bila kita dah budayakan, bila kita dah yakinkan mak bapak menerimanya dengan penuh hati, bila anak-anak bersalam, bila anak mendakapi mereka, respon cara yang paling positif, Masya Allah, dia sudah berlaku tuan-tuan. Dia sudah berlaku dengan sebaik-baiknya dalam keluarga itu. Dan ada yang telah, insya-Allah tuan-tuan, seketika sampai sekarang ni, setelah mengikuti program 25 tahun yang lalu sampai sekarang, mempraktikkan tuan-tuan, nak keluar, nak balik rumah, nak pergi rumah, nak tidur pun, nak masuk bilik tidur masing-masing pun, menghadap ibu dan ayah mereka, menyalami mereka, menyantuni mereka. Allah cantiknya lah tuan-tuan. Nombor 4, membudayakan. Kita kena budayakan. Tuan-tuan, insya-Allah. Nombor 5, tuan-tuan, caranya mudahnya. Lepas ini, kalau misalnya keluarga itu belum mempraktikkan budaya salam ini, tuan-tuan, kita mesyuaratkan sikit. Khusus, jangan lama-lama mesyuarat. 15 minit aja atau 10-15 minit. Bagi tahu, ayah dah ikuti program Dr. Hassan dalam programnya yang namanya Titisan Embun Pagi yang disalurkan melalui Yayasan Sabha Production. Yayasan Sabha Production ya, yang ayah dah tengok. Alhamdulillah, ayah nak sampaikan kepada anak-anak ayah yang ayah sayang, yang ayah kasih, yang ayah cinta ini, satu tajuk, satu maudhu yang kita nak bincang macam mana nak buat dalam keluarga kita, namanya salam. Okey, itu debat. Yang keenam, apa yang kita nak buat tuan-tuan dan puan, insya-Allah mulai daripada hari ini, bukan saja keluarga, jiran tetangga, jemaah di masjid, jemaah di surau, jemaah di madrasah, di office, di kilang, di mana-mana juga. Penjual, pembeli tuan-tuan, Assalamualaikum. Nak bayar ni? Assalamualaikum. Habis bayar, dah ambil duit, dah ambil change. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Dan akhirnya saya tuan-tuan kena yakin bahawa salam ini bukan remeh-remeh. Salam ini bukan ketepi-ketepian. Salam ini bukan pinggir-pinggiran. Salam ini bukan belakangan-belakangan. Salam ini bukan tepi-tepian. Salam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tuan-tuan diberatkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita praktikan insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, petang ni kita tengah hari, kita lepas ini tuan-tuan, insya-Allah lepas ini hari-hari sebarkan tuan-tuan. Macam mana nak sebarkan tuan-tuan? Yang pertama, kita ada YouTube Dr. Hassan Ali. Subscribe lah tuan-tuan, subscribe tuan-tuan, subscribe dan sebarkan, like and share. Tunjulkan, naikkan. Sebab kita nak YouTube ini kepada mereka yang tidak mengikuti program ini, tidak ada masa dan dalam keadaan tertentu tuan-tuan, pukul 7 ni ramai yang tidak dapat mengikuti programnya, dia boleh pergi kepada YouTube tuan-tuan. Dia pergi kepada YouTube, tengok YouTube, subscribe Dr. Hassan Ali. Kemudian tu kita punya Instagram Dr. Hassan _Ali,
Dr. Hassan _Ali. Itu Instagram kita. Pergi kepada Instagram kita. Dan yang ketiga ialah kita punya FB page, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan, like and share. Tagkan kawan, tuan-tuan. Seramai-ramai mungkin. Sebarkan, tuan-tuan. Memanglah agaknya, wallahualam lah, tidaklah ilmu macam mana pun yang saya sampaikan. Tidaklah hebat macam mana pun, tuan-tuan, program ni. Tapi saya yakin, tuan-tuan, ada inti-intinya, ada imbasan-imbasannya yang mungkin boleh dijadikan sebagai satu pedoman dalam kehidupan kita menjelang datangnya matahari terbitnya pada pagi ini dan pada tengah hari ini, insyaAllah. Pukul 12.30 nanti, tuan-tuan, program kita pukul 7 pagi, insyaAllah tepat. Sehingga ini pada hari yang keempat ni, 4 Jun ni, dan 4 hari bersiaran tepat pukul 7. Nombor 2, tepat pukul 12.30 tengah hari. 12.30 tengah hari, tuan-tuan, itu kita namakan hidup dan mati dalam Islam. Dalam dia punya banner dia, hidup dan mati dalam Islam. Kemudian tu malam, insyaAllah, kemungkinan bulan hari Monday, hari Isnin yang akan datang ni, kita bersiaran malam. Kemungkinan besar, kalau segala-galanya sudah berjalan dengan baik, pukul 9.30 malam, 9.30 malam. Bagi tahu kawan tuan-tuan, saya ada tetamu-tetamu nanti yang kita akan berbincang mengenai Islam yang lebih dinamik, yang lebih global, yang popular, tuan-tuan. Bukan popular dalam pengertian kita. Popular maknanya yang universal, yang merangkumi kehidupan setiap insan di permukaan bumi ini, yang kita nak berikan kepada kita. Makan kita beri, minum kita bagi, apa juga sumbangan, apa juga kita bagi, tapi kita nak bagi satu kepada mereka sebelum mereka mati. Apa yang kita nak bagi kepada mereka? Kita nak bagi Islam. Inna dina indallahil Islam kepada mereka. Jadi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan lihatlah paparan-paparan kita di skrin di sana. Ada nombor-nombor akaun kita, Yayasan Kebajikan Sabah. Kita nombor buku-buku kita, ada 3 serangkai buku itu, tuan-tuan puan, insya-Allah. Dan tuan-tuan semuanya, nombor-nombor telefon. Tuan-tuan takkan butir-butir lanjut mengenai Komplek Anjung Sulul Khatimah, telefon saja tuan-tuan. 2 nombor tu telefon untuk mendapatkan FAQ, frequently asked questions, soal jawab mengenai Anjung Sulul Khatimah, yang akan kami email, yang kami WhatsAppkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan di sini. Kirim salam saya kepada ibu dan ayah, tuan-tuan. Kirim salam saya kepada isteri dan suami, tuan-tuan. Kirim salam saya kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan. Dengan salamnya, tuan-tuan dan puan, ini nak tinggalkan majlis ini. Kan kita belajar tadi, nak tinggalkan majlis ini. Apa ni perkataan nak tinggalkan majlis ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. #Salam Husnul Khatimah.